Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okey, hari ini saya nak buat mengenai isu yang terbaru, di mana jawapan yang diberi oleh Perdana Menteri kita kepada seorang pelajar India mengenai soalannya bila nak hapuskan kota sistem dalam sistem pendidikan Malaysia. Jadi saya nak jelaskan dalam video ni kecelaruan yang ada dalam jawapan Perdana Menteri kita untuk soalan yang uh, untuk dapatkan keadilan lah oleh pelajar itu dalam isu menangani sistem kota. Okey, jadi saya nak terangkan apa yang tidak adil dalam jawapan Perdana Menteri. Tapi somehow apabila katakan Perdana Menteri kita mendengar video saya, beliau mungkin rasa tidak puas hati dengan saya. Walau apapun, saya sarankan Datuk Seri Anwar untuk tolong lihat kandungan video saya sepenuhnya. Pasal dalam video ini yang paling penting saya nak bagi satu idea macam mana Datuk Seri boleh menyelesaikan masalah bukan saja kota sistem, masalah yang sering timbul mengenai equal rights. Adakah tidak boleh buat di Malaysia? Sebenarnya boleh, tanpa sebarang masalah. Okey, tanpa mengganggu keharmonian negara, kita still boleh buat tanpa menjejaskan ataupun memberi masalah kepada karier politik Datuk Seri ataupun Pakatan Harapan. Boleh buat dengan smooth, boleh buat. Saya nak jelaskan juga bagaimana benda tu boleh buat. Okey, kalau saya jadi Perdana Menteri Malaysia, saya dengan senangnya boleh buat. Boleh implement equal rights, Datuk Seri. Boleh masukkan perkara 153 dalam perlembagan, tak ada isu. Tapi kaedah mana kita nak guna? Okey, saya faham apa Datuk Seri nak maksudkan kalau Datuk Seri katakan nak masukkan kota sistem, akan hilang sokongan orang Melayu dan kerajaan akan tumbang. Saya faham, saya terima. Okey, alasan itu satu alasan yang munasabah untuk buat masa ini kota sistem ataupun mana-mana perkara lah yang mengganggu ataupun memberi masalah kepada hak istimewa orang Bumi Putera. Yang itu saya terima. Tapi jawapan yang Datuk Seri bagi macam satu jawapan forever lah. Okay, benda tu tak payah buat any solution. Itu yang saya faham lah, cara Datuk Seri cakap. Benda tu sudah ada dalam social contract lah, macam-macam cara dan fakta yang deliver oleh Datuk Seri. Apa yang saya faham, Datuk Seri tak nak membuat sebarang usaha lah untuk menegakkan keadilan bukan bumi putera dalam negara ini, memberikan hak sama rata. Tak ada usaha. Itu yang saya nampak lah, itu yang saya faham. Tapi dalam hati Datuk Seri mungkin lain lah. Mungkin Datuk Seri risau kalau saya sekarang secara terbuka saya cakap benda ni, mesti orang Melayu akan marah dan mungkin saya hilang sokongan mereka. Mungkin Datuk Seri tak nak cakap benda tu secara terbuka dan diam-diam dan ambil masa dan buat. Saya tak tahulah apa dalam hati Datuk Seri. Tapi katakan Datuk Seri dalam hatinya benda tu tak payah usik. Okey, itu tidak adil bagi golongan Bumi Putera lah. Okey, walau apapun saya nak jelaskan apa yang saya nampak daripada reaksi dan kata-kata Datuk Seri, apa yang saya rasakan tidak adil. Okey, so maksud saya, katakan dalam hati Datuk Seri lain, jadi saya tak nak
tuduh Datuk Seri, salahkan Datuk Seri. Tapi based on your reaction, your answer, saya nak bagi pandangan saya. Kalau itulah dalam diri Datuk Seri, memang saya nak beri pandangan sebagai itu adalah tidak adil. Jadi saya nak bagi pandangan mengapa saya cakap tidak adil. Dan paling penting, saya akan, before I finish this video, saya akan explain cara tersebut di mana benda equal rights boleh implement di Malaysia tanpa menyusahkan siapa-siapa, secara smooth boleh implement. Saya nak terangkan kaedah itu. Okey, yang pertama dalam isu tu, budak pelajar India tersebut hanya menuntut apa yang dia rasakan adil. Memang saya pun rasakan apa yang dia minta tu adil, dengan menggunakan hak bersuara dia. Okey, Datuk Seri, cara Datuk Seri jawab tu, Datuk Seri tanya awak sekolah mana, dan tanya budak tu awak faham tak apa maksud justice. Itu semua menunjukkan Datuk Seri anggapkan budak tu salah. Budak itu macam tak faham justice, sudah tanya benda yang salah. Datuk Seri juga gunakan satu perkataan ekstremis. Okey, seolah-olah yang semua yang menuntut hak sama rata dari pandangan Datuk Seri ekstremis. Ini semualah, ini semua tidak adil. Dan tak faham, Datuk Seri tak hormat kepada hak bersuara rakyat. Kalau Datuk Seri itulah reaksi Datuk Seri akan datang, itu tak baik Datuk Seri. Datuk Seri kena hormat pada hak bersuara. Apabila orang tersebut merasakan benda tu adil, mereka bagi peluang untuk mereka bersuara. Jangan gunakan kata-kata yang keras macam ekstremis. Awak tahu tak keadilan itu apa? Datuk Seri dengar betul-betul apa mereka nak sampaikan, apa yang mereka rasakan tidak adil. Jawab secara bertenang. Okey, dalam isu ini sepatutnya Datuk Seri kena jawab, minta masa. Datuk Seri kena bertindak secara neutral untuk dua-dua pihak, yang Bumi Putra yang dapatkan hak istimewa itu dan bukan Bumi Putra yang langsung tak dapat hak istimewa itu. Datuk Seri sebagai Perdana Menteri kepada semua rakyat, bukan untuk golongan Bumi Putra saja. Jadi tolonglah bagi jawapan yang agak neutral. Mintalah masa. Okey, kerajaan kami baru ambil alih dan pembangkang sedang api-apikan perkauman. Masa macam tu, katakan tiba-tiba saya hapuskan kota sistem dan orang Melayu marah, jadi kerajaan boleh tumbang dan akan timbul masalah politik dalam negara ini. Jadi tolong bagi masa sikit kepada saya untuk saya meneliti perkara ini. Macam itulah jawab. Janganlah marah budak tu terus macam tu dengan kata-kata yang keras macam tu. Itu yang saya rasakan tak adil. Tapi apa perkara yang Datuk Seri melindungi kerjaya politik, atau bukan kerjaya politik lah, kerajaan tak nak tumbang tu, saya terima. Yang itu satu harapan yang positif lah, di mana kalau kerajaan terus tumbang lagi parah, okey, perasuah akan ambil alih negara. Saya setuju. Hanya cara Datuk Seri telah keluarkan kata-kata yang keras kepada budak tu yang tak adil. Okey. Dan juga Datuk Seri dah putar belitkan dan gunakan fakta-fakta yang tak ada kaitan langsung. Okey. Di mana Datuk Seri cakap comparison lah, perbandingan yang Datuk Seri gunakan tak ada kaitan. Okey. Contohnya, Datuk Seri kaitkan ada sekolah budak Dayak yang duduk bawah lantai. Okey. Itu semua tak ada kaitan dengan merit. Okey.
seorang pelajar mendapat keputusan yang baik, jadi dia ada hak untuk menuntut seat dalam pengajian tinggi. Yang kemudahan yang tak ada di sekolah-sekolah lain tu, kerajaan kena menangani. Okey, itu adalah masa buat peruntukan, kerajaanlah buat pembetulan. Tolong bantu sekolah itu lain perkara. Kemudahan tak ada di sekolah tu, itu masalah lain. Kerajaan yang solvekan ini isu. Mereka susah payah belajar dan lulus peperiksaan. Dia harapkan apa untuk kelulusan itu, dia harapkan satu tempat untuk belajar lebih tinggi. Itu saja. Dua perkara yang berbeza. Jadi Dato' Sri seolah-olah menunjukkan prihatin pada satu pihak yang miskin macam tu. Ini macam buat drama dan mengelirukan orang daripada fakta sebenar, isu yang dibangkitkan sebenar. Okey, isu merit ni dia siapa yang kelulusan yang paling tinggi, dialah harus diberi peluang yang pertama untuk mendapat tempat di pengajian tinggi. Itu saja. Yang lain, yang miskin lah, itulah dia tak boleh kejar lah. Okey, itu semua kerajaan kena gunakan kaedah lain sebelum peperiksaan. Katakan satu golongan, satu bangsa, dia tak boleh kejar, dia tak boleh achieve satu macam katakan golongan bangsa tersebut susah nak jadi doktor, susah nak jadi engineer, mereka tak dapat kejar. Jadi kerajaan kena buat macam bimbingan kepada golongan itu, buat kelas tambahan, free tuition ke apa ke. Itu semua sebelum peperiksaan. Kerajaan kena buat. So jangan campur aduk. Permintaan budak tu after dia dapat result yang bagus, itu saja. Jadi Dato' Sri sudah letakkan semua beban atas pelajar itu. Ini macam memutarbelitkan fakta, isu dia. Sebenarnya ini semua salah kerajaan yang sebelum-sebelum ini. Mereka tak jaga, okey, ni mereka ni miskin. Tengok kemudahan sekolah tu begitu teruk. Jadi kerajaan kena memberi bantuan yang lebih. Itu semua mereka tak buat. Tiba-tiba sekarang nak bagi peluang. Okey. Contohnya, isu-isu yang sebenar dalam kota sistem yang tak puas hati dengan semua orang, yang bukan Bumiputra ni dapat result yang bagus, contohnya 7A lah, 8A macam tu, tak dapat tempat. Manakala yang Bumiputra yang dapat 3A ke, 4A ke, 2A ke, dapat tempat. Itulah soalan dia. Mengapa? Adakah semua yang dapat 2A ke 3A ke semuanya duduk bawah lantai dan belajar? Jadi apabila Dato' Sri nak bawa fakta-fakta itu, pastikan benda tu yang jadi. Mereka pilih, yang pemilihan tu dibuat dengan asas apa? Of course mereka buat dengan asas status Bumiputra. Yang lain cuma cerita rekaan ataupun cerita percubaan Dato' Sri untuk memutarbelitkan hak yang pelajar itu ingin tuntut, keadilan yang dia tuntut. Ini semua tak adil, Dato' Sri. Dato' Sri tak boleh putarbelitkan fakta. Okey? So benda tu tidak adil. Apabila tidak adil, cakaplah tidak adil. Kota sistem tidak adil. Tak adil lah. Kalau Dato' Sri tak berani cakap, itulah saya cakap, mintalah masa, jawablah secara smooth. Dato' Sri cakap, okey, awak rayulah, hantar rayuan, kami mempertimbangkan. Siapa kena rayu? Kerajaanlah kena rayu, bagi masa. Bukan orang sudah dapat result yang baik, dia ada hak, bukan rayu lagi.
Itu hak dia untuk minta. Mengapa saya dapat result yang bagus, budak tu dapat result yang lebih kurang saja? Mengapa dia dapat tempat? Mengapa saya tak dapat tempat? Untuk tanya benda tu, budak yang pelajar yang mendapat result yang bagus tu tak perlu rayu. Dia ada hak untuk mempersoalkan kerajaan. Mengapa ketidakadilan ini berlaku? Sekiranya kerajaan ini diuruskan secara adil. Faham? Jadi keseluruhan dari segi argumen yang Datuk Seri buat, yang tidak berasas, yang memutarbalikkan fakta yang tidak berkaitan dengan isu yang sedang bawa oleh budak itu, komplain budak itu, dan cara budak itu ditekan, tidak diberi peluang untuk tanya balik, explain balik apa soalan dia, okey, dan suruh dia rayu lagi. Macam seolah-olah dia lah yang salah. Golongan yang tak dapat tempat dengan adanya result yang bagus, mereka kena rayu pula. Mana boleh? Ini negara demokrasi je. Datuk Seri cakap akan menguruskan negara secara adil. Ini ke keadilan? Datuk Seri tanya, budak tu faham tak maksud justice? Dan sebenarnya Datuk Seri faham tak maksud justice? Adakah justice orang yang dapat result yang bagus kena rayu kepada kerajaan? Kerajaan harus jawab mengapa budak yang resultnya lebih kurang dapat tempat. Itu adil ke? Datuk Seri cakap adil. Dengan asas apa? Adakah pelajar itu duduk bawah lantai? Duduk dah bawah lantai pun saya dah bagi alasan tadi. Itu bukan alasan untuk isu ni. Pasal itu adalah salah kerajaan. Pembahagian peruntukan tak ikut-ikuti. Yang miskinlah bantu dulu. Kalau kemudahan sekolah yang teruk tu bantu dulu. Sebelum bina sekolah besar-besar di bandar. Betulkan yang itu dulu. Janganlah sampai pelajar duduk atas lantai. Ini semua masalah kerajaan. Jangan letak atas kepala budak itu beban semua tu. Apa dia boleh buat? Jadi Datuk Seri dah buat banyak silap dekat sana. Jangan ulangi, tolong. Kalau saya, Datuk Seri, budak itu minta bila nak hapuskan kota sistem itu saja, itu satu bahagian subtopik of the equal rights saja, Datuk Seri. Kalau saya akan minta Datuk Seri bila nak masukkan perkara 153 dalam perlembagaan, bila nak setkan equal rights. Tahap soalan saya kepada Datuk Seri akan jadi macam tu. Yang simple matter macam tu pun Datuk Seri tak boleh kawal emosi. Kalau Datuk Seri menghadap orang macam saya, macam mana? Saya ini aktivis asasi manusia. Takkanlah saya biarkan rakyat dilayan tak sama rata. So, segolongan dapat hak istimewa, segolongan tak dapat apa-apa. Jadi, kalau Datuk Seri menghadap aktivis asasi manusia, apa akan jadi? Boleh Datuk Seri kawal emosi? Boleh bertenang dan jawab? Adakah Datuk Seri akan labelkan kami sebagai ekstremis? Satu dunia akan gelak, Datuk Seri. Orang yang minta hak sama rata, dia nak bagi special rights kepada bangsa dia pula cakap orang yang tuntut hak sama rata sebagai ekstremis. Racism siapa buat? Siapa buat racism? Rasis maksudnya dia akan sokong kepada bangsa dia saja. Dia tak kisah pasal bangsa lain. Itulah rasis. Itulah racism. Orang yang buat racism mengatakan orang yang tuntut hak sama rata, maksudnya semua bangsa dapat hak yang sama. Tak adalah kurang bangsa yang sedang ada dapat di istimewa tu. Bukan kami cakap okey, tukar. Okey, yang dulu yang non bumi tu dah lama kurang dapat. Bagi dia sekarang lebih special right. Yang bumi putra yang dapat special right lama tu jangan bagi. Kalau macam tu, barulah cakap ekstremis. Ini kami minta semua, kami ni rakyat Malaysia, Datuk Seri, rakyat. Saya lahir di bumi ini, tanah air, ini tanah air saya. Ibu bapa saya pun warga negara Malaysia, bukan pendatang. Kami
keluarga saya dan juga ibu bapa saya, keluarga, whole family, bukan pendatang. Kami lahir sini, kami ni rakyat Malaysia. Kami sampai hari ni tak faham mengapa rakyat tak dapat equal rights apa punya negara. Saya boleh terima apabila Dato' Seri tidak boleh buat benda ni secara dengan segera. Saya faham. Tapi cara Dato' Seri cakap ni macam forever. Ni no problem for me. Ini tidak adil lah. Dato' Seri Perdana Menteri yang menjanjikan keadilan. Jadi minta masa kepada kami setuju. Dato' Seri ambil lah masa 5 tahun ke 10 tahun ke untuk implement equal rights. Dato' Seri juga sedang sibuk menjaga isu rasuah, saya faham. Negara ini telah dirosak habis oleh pemimpin yang lalu, saya faham. Okey, saya boleh terima susah payah Dato' Seri untuk betulkan negara ini, saya faham. Dato' Seri kena faham keseluruhan masalah negara ni. Masalah negara ni bukan saja rasuah. Negara ni isu hak sama rata pun tak ada. Satu rakyat dilayan macam satu macam. Ini semua satu lagi masalah yang rumit. Okey? Jadi Dato' Seri kena sebagai Perdana Menteri kena ada pandangan yang luas. Macam mana saya nak handle isu rasuah, macam mana saya nak setkan hak sama rata. So vision tu kena ada. Lambat tak apa, ambil masa tak apa, tapi progress langsung tak ada. Tu masalah lah. Perdana Menteri macam ni mana boleh cakap pasal justice? Mana wujudnya justice? Okey, sekarang kita bincang pasal adakah perkara 153 dalam perlembagaan tu adil? Apakah permintaan dia? Apa dia minta untuk bagi? Okey, ada list yang panjang kan. Hak, okey, saya nak bagi ni semua hak ni kepada golongan Sabah Sarawak dan juga orang Melayu. Pendek kata Bumiputera lah. Dia nak bagi hampir 70% dalam negara ni adalah Bumiputera. So, yang perkara 153 mengikut dia yang 70% tu saja rakyat Malaysia hak untuk dapat semua yang dia nyatakan dalam perkara itu. Okey? Soalannya di sini, mengapa dia minta status Bumiputera? Okey? Dato' Seri cuba kaji, cuba fikir dengan tenang bagaimana seorang nak jadi Bumiputera. Okey? Requirement yang dia minta tu, perkara 153 perlembagaan tu, dia minta awak kena jadi Bumiputera baru awak dapat ini special rights ini. Okey? Macam mana Dato' Seri kami nak jadi Bumiputera? Okey? Di mana satu manusia tu kena lahir kepada ibu bapa orang Sabah ataupun Sarawak ataupun seorang Melayu di Malaysia. Okey? Kelahiran itu ditentukan oleh siapa, Dato' Seri? Adakah saya boleh sebelum lahir bagi tahu Tuhan, Tuhan, saya nak Tuhan nasihatkan saya lahir mana? Malaysia. Oh, Malaysia sana, kalau saya nak dapat special right, saya kena lahir kepada Melayu ke Sabah Sarawak. Okey, pastikan jangan jadikan ibu bapa saya India ataupun Chinese. Boleh ke? Boleh ke satu soul boleh bagi tahu Tuhan sebelum lahir macam tu? Itu adalah penentuan Tuhan. Dia akan tentukan ibu bapa mana, tempat mana nak lahir. Itu semua Tuhan yang tentukan. Sekarang, mengapa mereka sedang cabar penentuan Tuhan tu dalam polisi undang-undang negara yang undang-undang yang tertinggi di negara? Mengapa dia kaitkan requirement itu kepada Tuhan? Benda tu Tuhan tentukan, dia pula setkan syarat, awak kena jadi Bumiputera. Okey? Okey, kita ambil satu contoh. Katakan seorang budak Melayu 20 tahun. Dato' Seri saya ni 42 tahun. Ibu bapa saya adalah warga negara.
Okey, saya dilahirkan kepada ibu bapa warga negara, saya jadi warga negara. Saya sudah duduk dalam tanah air ini 42 tahun. Katakan seorang budak Melayu, dia punya umur 20 tahun. Of course lah, saya hidup lebih lama daripada dia. Tapi dia yang dapat hak istimewa, saya tak dapat. Sebab apa? Saya dilahir kepada ibu bapa India. Nampak tak kecelaruan yang ada dalam perkara 153, dia punya syarat. Dia minta bumi putra. Macam mana saya nak jadi bumi putra? Apa salah saya? Ini semua ini perkara macam ada macam cakap benda ni tidak boleh ubah. Mengapa tak boleh ubah? Manusia yang buatkan undang-undang. Once kita dah realize dia perkara 153 ni dia sedang melanggar pencipta kita. Seolah-olah dia bagi syarat kepada pencipta. Awak kena lahirkan macam ni baru saya bagi hak ni. Siapa? Ini manusia punya undang-undang lawan dengan Tuhan punya undang-undang. Mana boleh, Datuk Seri? Siapa setkan undang-undang macam ni? Bukankah kerajaan masih ada peluang untuk bantu orang miskin dengan kaedah-kaedah lain? Mengapa kena ada undang-undang macam ni? Kalau katakan orang Melayu yang banyak miskin dalam negara ini, kan kerajaan boleh bantu mereka dengan nama miskin, orang miskin. Macam bagi BRIM. BRIM bagi macam mana? Tahap kemiskinan dia, tahap pendapatan mereka. Why not? Buat benda yang sama. Kan mereka ada semua senarai, kerajaan ada. Siapa yang miskin, siapa yang termiskin, siapa yang middle class, siapa yang high class. Kan semua senarai kerajaan ada. Apa susah sangat bantu mereka dengan tahap kemiskinan, Datuk Seri? Apakah keperluan perkara 153? Dia bagi banyak masalah. Dia perkara 153 sebenarnya dia melanggar justice. Dia melanggar hak asasi manusia. Dia melanggar pencipta. Dia langgar agama. Mana agama setuju? Apa punya rakyat satu orang layan satu macam. Satu layan bagi manja-manjakan dengan hak istimewa. Satu lagi rakyat jangan bagi apa-apa. Mana ada cakap macam tu, Datuk Seri? Ini semua melanggar agama. Jadi apabila satu undang-undang dalam negara ini, saya bukan salahkan semua undang-undang, semua keseluruhan perlembagaan. Itu sajalah ada orang Melayu nak tuduh saya, dia cakap dia hina perlembagaan lah. Jangan putar belitkan fakta. Saya hanya salahkan satu perkara dalam perlembagaan dengan alasan-alasan saya mengapa dia tidak adil. Okey? Kita semua tahu undang-undang ni bukan lebih tinggi daripada keadilan. Apabila kita sudah nampak perkara 153 ini tidak adil, dia membuat banyak pelanggaran. Dia langgar sini sampai pencipta pun dia sudah langgar. Jadi kita kena fikir macam mana nak mansuhkan perkara 153. Okey? Pasal tak ada, no impact. Masih kerajaan ada satu peluang. Tak ada halangan untuk bantu orang miskin. Banyak kaedah ada. Mengenai Datuk Seri mengatakan kononnya affirmative action. Ini bukan affirmative action, Datuk Seri. Affirmative action, dia kena patuh kepada keadilan dulu. Kan pelanggaran perkara 153 ni dah buat banyak pelanggaran bertentangan dengan keadilan. Macam mana dia boleh jadi affirmative action? First requirement mengatakan benda-benda macam ini sebagai BRIM adalah affirmative action. Okey? Di mana satu golongan saja dapat, satu golongan tidak dapat dengan alasan golongan yang dapat tu miskin, yang tak dapat tu kaya raya. Jadi fulfill lah requirement justice. Jadi affirmative action lah. Ini apa punya affirmative action? Perkara 153 tu. Okey?
Okey, saya boleh terima bantu orang miskin Melayu. Okey, kalau katakan Datuk Seri rasakan mereka tak boleh pick up dalam sektor sukan ke, pendidikan ke, itulah buat sebelum peperiksaan Datuk Seri. Bukan lepas dapat result buatlah bimbingan kepada mereka, extra kelas ke, macam itulah bantu. Itulah affirmative action. Yang ini curi hak orang lain, ini maksudnya kotak sistem. So drastic. Injustice dibuat dengan menggunakan undang-undang, disetkan macam tu secara tidak adil dan paksaan. Ini misuse of power, Datuk Seri. Ini semua tidak adil. Oleh kerana boleh kelirukan rakyat, apa saja boleh buat ke? Datuk Seri janjikan keadilan. Jadi jangan goreng lagi, itulah, inilah, itulah. Amerika gunakan affirmative action jugalah. Nyatakan fakta dengan jelas. Apa dia guna, sebab apa? Justice ada atau tidak, itu soalan dia. Dalam action dia ada justice atau tidak? Dan Datuk Seri bagi tahu mana ada justice dalam perkara 153. Saya bersedia untuk debate dengan Datuk Seri. Okey? Kita buatlah, kita debate. Saya cakap perkara 153 dalam perlembagaan tidak adil. Dia buat banyak pelanggaran. Dia berfungsi bertentangan dengan keadilan. Okey, kita tidak boleh membiarkan dia. Okey? Masih kita boleh bantu orang Melayu. Saya tak ada masalah, semua orang tidak masalah apabila orang Melayu dibantu. Tak ada masalah. Tapi bantu dengan nama orang miskin. Jangan gunakan bangsa. Pasal nak pergi kepada bangsa tu Tuhan yang tentukan. Perkara-perkara yang Tuhan tentukan, kita jangan masuk campur. Jangan setkan requirement awak kena jadi Melayu baru dapat hak ni. Jangan. Awak kena jadi Bumi Putra baru dapat ni. Jangan. Pasal penentuan tu dibuat oleh Tuhan. Kita buat undang-undang untuk manusia saja. Apa yang manusia boleh uruskan itu sajalah kita setkan. Jangan sampai awak kena lahir itu kita kaitkan pencipta dalam policy setting dalam negara. Jangan. Tak tahulah siapa buat. Kalau saya ada masa itu, dia tahu. Mesti saya marah dia kau. Awak fikir apa? Macam mana nak jadi ini? Macam mana boleh set satu polisi macam ini dengan kaitkan pencipta? So sekarang saya datang, itu alasan saya lah mengapa kita harus memasukkan perkara 153 dalam perlembagaan. Syaratnya memang ada jalan dia. Siapa cakap tali? Ada orang memandai cakap tidak boleh, tidak mungkin. Syaratnya apa? 2/3, sokongan 2/3 ahli parlimen dan juga sokongan Majlis Raja-Raja. Betul? Jadi dengan itu kita boleh masukkan perkara 153. Okey? Sekarang yang itu politician boleh buat. Tapi masalah yang lagi satu, kebanyakan orang Melayu lawan apabila kita nak masukkan. Yang itu saya memang buat pertimbangan. Kita kena faham keadilan missing dekat mana. Apabila kita nak setkan keadilan tu, siapa akan bagi masalah? Apa masalah kita? Dengan kita faham tu barulah kita boleh buat solution. Okey? Jadi kita sudah faham requirementnya apa? Kita sudah faham 2/3 sokongan ahli parlimen dan juga sokongan Majlis Raja-Raja. Okey? Tapi orang Melayu tak setuju. Mestilah negara jadi tidak harmoni. Dengan itu tidak mestilah raja-raja Melayu tidak akan setuju apabila orang Melayu negara jadi huru-hara apabila kita buat changes pada perkara 153. Jadi first step kita kena faham, sebelum sentuh special rights, kita kena mengeluarkan racun yang sudah dimasukkan dalam minda orang Melayu. Oleh pemimpin yang dulu. Sehingga mereka tidak boleh terima equal rights.
Jadi ubatnya adalah gunakan ajaran agama. Ini adalah kerja Datuk Seri sebagai Perdana Menteri. Pergi jumpa semua agamawan Islam, penceramah-penceramah Islam, untuk membawa maklumat ini, ajaran ini kepada semua orang Melayu, okey, untuk mereka faham benda ni, satu perkara 153 ni dia sudah masuk campur dengan pencipta kita. Dia meminta syarat seorang kena jadi bumi putera. Okey, seorang jadi bumi putera dengan macam mana? Okey, dengan pencipta kena lahirkan kepada ibu bapa Melayu ataupun Sabah ataupun Sarawak. Jadi ini tidak adil. Benda itulah kena jelaskan. Jangan, kita tidak boleh buat undang-undang melawan kepada pencipta. Benda itu agamawan kena ajar ajaran itu kepada orang Melayu, supaya mereka faham, mereka nampak. Okey, kita tidak boleh setkan undang-undang macam ini. Okey, masih orang yang susah boleh dapat bantuan. Itu semua kasih jelas kepada mereka. Itulah peranan agama untuk mendidik rakyat. Ini okey. Jadi apabila Datuk Seri usaha dari segi itu, jadi Datuk Seri tak payahlah cerita, dan orang Melayu tidak akan marah kepada Datuk Seri. Dengan itu politik parti Datuk Seri pun tak ada ancaman. Ini adalah benda ni diuruskan secara smooth, okey, oleh agamawan. Okey, apabila orang Melayu sudah tak nak lah, okey, kalau macam ni tak nak lah perkara 153, kita terimalah hak sama rata. Okey, so ubat adalah buat ajaran macam ni supaya yang sedia ada, racun yang sedia ada dalam minda mereka keluar. Dengan itu mereka akan setuju. Apabila mereka setuju, kita cuba buat memasukkan perkara 153 dalam perlembagaan, mestilah mereka tidak akan lawan. Jadi tak jadi huru-hara lah. Jadi tak ada masalah untuk raja-raja Melayu untuk bersetuju dengan perkara ini. Okey, perlembagaan juga mengatakan yang di Pertuan Agong pun kena ikut nasihat Perdana Menteri. Jadi sebagai Perdana Menteri, ini semua boleh bincang dengan Datuk Seri, boleh bincang dengan yang di Pertuan Agong. Okey, demi keadilan semua rakyat, untuk masa depan negara ini. Banyak perkara Datuk Seri boleh buat, tapi usaha kena ada lah. Ini langsung tak usaha, mestilah ada penyelesaian selama-lamanya. Okey, nanti Datuk Seri jangan marah. Kami buka parti untuk bukan Melayu, oleh kerana pemimpin-pemimpin Melayu gagal untuk mempertahankan hak semua rakyat secara sama rata. Jadi solution, kami buatlah parti bukan Melayu, ambil alih kuasa pemerintahan. Macam mana? Itu bukan niat saya untuk menjatuhkan pemerintahan Melayu. Tapi kalau semua pemimpin tak nak bertindak adil kepada kamilah kena usaha. Jadi Datuk Seri fikirlah macam mana. Adakah Datuk Seri nak buat usaha dengan cara yang saya bagi tahu, dengan ajaran agama macam tu, untuk membuat solution untuk masalah ini, ataupun Datuk Seri nak cuci tangan, okey, keadilan semua bukan bumi putera di Malaysia. Okey, dan kami ambil usaha, kita lawan dengan politik, dengan demokrasi. Macam mana? Datuk Seri fikir sendirilah. Saya dah bagi cadangan. Okey, dulu pun saya pernah buat video tentang isu ni. Saya tuntut Ahad sama rata. Dan dulu pun saya sudah cakap, saya bagi peluang terakhir kepada Datuk Seri Anwar. Kalau dia gagal untuk setkan hak sama rata dalam negara ni, saya akan pastikan orang bukan Melayu ambil alih pemerintahan negara ini dengan jalan demokrasi. Okey, semua peluang ada. Benda perkara yang saya cakap ni boleh buat secara mengikut undang-undang. Okey, dalam perlembagaan kami diberi hak, semua hak untuk mewujudkan parti politik dan melawan secara politik
secara demokrasi dan boleh jadi yang bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri. Tak ada halangan. Okey, Datuk Seri, saya rasa Datuk Seri lebih faham tentang isu-isu ini. Okey. Jadi saya pun tak nak pergi sejauh itulah. Saya harapan kami kepada Datuk Seri sebenarnya agak tinggi. Kami harapkan Datuk Seri boleh settlekan semua masalah rasuah, masalah tak ada hak sama rata. Kami semua percaya Datuk Seri boleh buat. Okey, usahalah sikit Datuk Seri. Ambil masa tak apa. Kami nak nampak progres itu saja. Dari luar pun kami boleh nampak apakah ajaran sedang buat kepada orang Melayu. Adakah agamawan Islam sedang usaha untuk mengubati racun racism yang sudah masuk dalam kepala semua orang Melayu oleh pemimpin-pemimpin yang lama. Mereka gunakan kaedah divide and rule. Okey, yang perkara 153 ni sudah jadi penyokong itulah divide and rule. Banyak benda kita boleh ceritalah pasal perkara 153 apa. Banyak ketidakadilan ada dalam tu lah, Datuk Seri. Okey. Okey, saya habiskan video saya di ke sini. Okey, Datuk Seri bila-bila masa boleh hantar orang berbincang dengan saya lah. Okey. Untuk kita bawa satu keadilan untuk negara ini. Okey. Okey, dengan ni saya tamatkan video saya di sini. Sekian, terima kasih.